Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Anda sedang menonton agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya kami bawakan diskusi dan juga perbincangan mengenai isu semasa di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Untuk minggu ini sudah tentu kita ingin melihat, kita nak recap, kita nak rangkumkan apa yang berlaku sepanjang tahun 2022. Kalau diikutkan kita hanya tinggal berbaki kurang ataupun lebih kurang daripada tempoh seminggu ini untuk menuju tahun 2023. Kalau minggu lepas saya memilih untuk kita melihat kepada sektor kesihatan, untuk minggu ini kita melihat dan juga secara khususnya kita melihat kepada sektor ekonomi, makroekonomi termasuklah perdagangan, pelaburan. Dan untuk itu seperti biasa di platform Agenda Awani Asia saya kumpulkan dua pakar. Yang pertamanya Profesor Emeritus Dr. Barjuya Badai. Prof Emeritus adalah penganalisis ekonomi, dan seorang lagi adalah seperti biasa setia bersama dengan Agenda Awani Asia adalah Zhang Hong atau nama mesranya Satria. Satria ini adalah wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media Cina CMG. Prof, kalau boleh saya nak mulakan dengan Zhang Hong dahulu. Zhang Hong, kalau boleh dikongsikan dan juga diberi sedikit gambaran melihat kepada perjalanan prospek ekonomi, makroekonomi perdagangan pelaburan, apa sahaja yang boleh dikongsikan khususnya melihat kepada China. Kerana kita tahu baru-baru ini telah pun dimaklumkan seluruh dunia memberi perhatian kepada terhadap China tentang dasar sifat COVID-19. Ada yang memuji, mungkin ada yang mengkritiknya, tetapi boleh dikongsikan tentang apabila telah dilonggarkan sedikit ataupun dasar sifat COVID-19 itu, bagaimana dengan prestasi untuk tahun 2022 kalau boleh dirangkumkan secara keseluruhannya, Zhang Hong? Terima kasih. Sebenarnya kita sudah menyaksikan kalau ekonomi di China memang tahun ini juga sudah menghadapi banyak cabaran, termasuk dari luar negara dan juga dalam negara. Kalau di luar negara kita tahulah tercetus itu perang antara Rusia dan Ukraine, dan juga termasuk banyak gangguan yang lain macam sekatan dan atau yang lain-lain punya. Tapi kalau dalam negara China kita pun lihat tengah ada itu kawalan wabak, dan kita tahulah mestilah ada sedikit pengaruh yang terhadap itu ekonomi di negara ini. Oleh itu sebenarnya keperluan pasaran di luar negara dan di dalam negara China pada tahun ini kurang memuaskan. Tapi kalau melihat kepada tahun depan, saya masih boleh dikatakan penuh keyakinan. Kerana kita tahu sekarang pada hujung tahun ini kita lihat China sudah melonggarkan itu kawalan wabak dan langsung sudah boleh dikatakan mengaktifkan itu dinamik ekonomi di negara ini. Dan kita boleh lihat sudah baru ada itu isyarat itu akan melonggarkan itu kawalan wabak, iaitu kita lihat di China pada 1-2 bulan ini sudah ada berapa kali mempersesuaikan dasarnya. Dulu mengeluarkan 20 peraturan yang melonggarkan kawalan wabak, dan selepas itu mengeluarkan 10 peraturan yang baru. Dan semua ini sebenarnya berbagai syarikat atau kerajaan tempatan mereka semuanya pandai untuk mendapat itu ilham dari peraturan-peraturan tersebut. Dan sebenarnya bermula bulan November sudah ada banyak syarikat-syarikat, bahkan kerajaan tempatan mereka langsung menganjuk atau membawa rombongan peniaga tempatan melawat ke Eropah, ke Jepun, Korea Selatan dan Asia Tenggara juga lah. Mereka mau mencari peluang kerja yang baru. Dan saya nak ambil satu contoh, iaitu memanglah sekarang kalau baru itu kita membuka semula ada sedikit gangguan sebenarnya. Bahkan boleh dikatakan impak lebih besar banding dengan dulu kita melaksanakan dasar sifat COVID, iaitu kebetulan baru hari ini filem Avenger kedua sekarang juga memasuki pasaran di China punya. Dan dulu ketika ramai orang juga dia ditayangkan, kebetulan kita melaksanakan itu melonggarkan kawalan wabak, mestilah dia akan banyak kutipan itu filem itu mesti cukup memuaskan. Tapi keadaan sebaliknya, pada 1-2 minggu ini ramai orang terjangkit, dan juga kalau orang yang tidak jangkit pun berani keluar. Hingga sebenarnya 1-2 minggu ini kutipannya begitu rendah sahaja. Dan ini sebenarnya memberikan satu proses yang mesti akan dialami kita ketika kita memilih melonggarkan kawalan wabak. Tapi bermula minggu ini kita tengok sudah ramai orang, kawan-kawan Satria di sekitar di Beijing, mereka sudah sembuh dari positif. Dan mereka sudah turut-turut masuk
wayang lagi untuk menonton Avandan, untuk menonton filem tersebut. Dan saya rasa ini semuanya sudah menyuntikkan itu satu keyakinan lagi lah kepada pasaran. Dan oleh itu, menurut Satria, pada masa depan, pada khususnya tahun depan, khususnya kita tengok bukan hanya China, berbagai negara-negara lain semuanya nak mencari peluang kerja untuk mencari penjana ekonomi yang baharu. Oleh itu, ini sudah sampai waktu kita meningkatkan lagi, bukan hanya memulihkan, bahkan meningkatkan lagi kerjasama dari bidang perdagangan juga, pelaburan juga pada masa depan. Dan kalau ini saya pun sudah menyaksikan iaitu PM baharu di Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah menerima kunjungan hormat dari Duta Besar China, yaitu Ouyang Yujing. Dan apa topik yang menjadi paling hangat antara kedua pihak adalah mengenai itu pelaburan dan juga perdagangan. Dan kalau Menteri Luar China Wang Yi juga sudah mengadakan mesyuarat secara maya dengan rakan sejarahnya dari Malaysia. Dan kedua pihak juga janji kita akan meningkatkan lagi kerjasama pada tahun depan. Oleh itu, kita khususnya tengok kalau di China kita tengah adanya itu Kongres Kebangsaan ke-20 Parti Komunis China sudah memilih itu kumpulan pimpinan baharu pada 5 tahun akan datang. Dan kalau di China kita lihat pun sudah ada kerajaan yang baharu. Iaitu kita sudah ada kerajaan yang kukuh. Nanti ini akan semuanya secara langsung boleh dikatakan mengukuhkan atau memudahkan kerjasama kita dilaksanakan pada tahun depan. Okey, Prof, itu yang dikongsikan oleh Zhang Hong. Kita melihat kepada perspektif pertumbuhan ataupun pemulihan ekonomi di China, betul, dan apa yang disebutkan oleh Zhang Hong, walaupun pembukaan semula itu dibuat, pastinya ada gangguan, tetapi beliau secara optimis untuk melihat kepada Republik China untuk terus pemulihan ataupun akan berkembang maju ekonominya pada tahun hadapan. Tapi untuk waktu ini, mungkin Prof boleh kongsikan kerana telah pun dimaklumkan ekonomi Malaysia mencatatkan pertumbuhan yang lebih kukuh kepada 14.2% pada suku ketiga 2022 berbanding suku kedua 2022 pada 8.9% dan juga suku pertama tahun yang sama tahun ini iaitu pada 5%. Dengan pertumbuhan ataupun dengan momentum yang semakin baik dan semakin pulih ini, bagaimana Prof melihat kepada unjuran untuk tahun depan, tahun 2023 yang disebutkan yang begitu mencabar, ambil kira tentang aspek beberapa cabaran-cabaran yang disebutkan, kebersihan ekonomi, krisis geopolitik yang masih lagi berpanjangan, inflasi dan macam-macam lagi. Unjuran tahun 2023 bagaimana boleh kita tafsirkan, Prof? Terima kasih Cik Fazif. Bismillahirrahmanirrahim. Pada tahun 2022 ini secara keseluruhannya kita dijangka akan berkembang pada 8.5%. Ini merupakan satu tahap yang sangat cemerlanglah kalau kita capai. Dan untuk tahun 2023 dijangkakan kadar pertumbuhan lebih mencabar kerana ekonomi dunia akan mengalami kegawatan, sedang mula mengalami kegawatan hari ini pun. Jadi kita jangkakan kemungkinan kita akan tumbuh pada kadar 4.5% sekurang-kurangnya. Dia mungkin lebih baik bergantung kepada apa yang akan berlaku di dalam beberapa perkara seperti di pertumbuhan di Malaysia banyak dipacu oleh perbelanjaan persendirian atau isi rumah. Jadi jika keyakinan pengguna-pengguna semakin bertambah, mereka terus berbelanja, kita mungkin boleh melonjakkan lebih lagi ekonomi kita. Jadi kita kata 4.5 di tahun 2023 dan mungkin 3.5 di tahun 2024. Begitulah anggarannya. Prof, tadi disebutkan oleh Zhang Hong melihat kepada optimisnya beliau untuk tahun 2023 iaitu tahun hadapan. Mungkin boleh diberi sedikit pandangan untuk melihat kepada unjuran ekonomi berdasarkan yang pertama kita melihat kepada pelonggaran ataupun kelonggaran yang diberikan di bawah dasar sifat COVID-19 di China dan juga beberapa dasar-dasar lain di negara di peringkat serantau ini. Optimis, bagaimana sejauh mana optimisnya Prof untuk melihat kepada prestasi perdagangan Malaysia dengan negara China dan juga negara-negara di peringkat serantau ini? Okey, sebenarnya penutupan China
beberapa waktu yang lepas ini memberi kesan yang besar juga kepada ekonomi Malaysia, kerana China merupakan penyumbang kepada ekspor pelancongan yang penting di Malaysia. Jadi kita tidak menerima pelancong datang. Kalau ini dibuka dan kita dapat membawa masuk pelancong China ke Malaysia, ini akan meningkatkan ekspor perkhidmatan. Kerana ekspor perkhidmatan kita dengan China sekarang yang amat rendah. Di masa yang sama, pelabur asing juga sebenarnya memerlukan mereka lebih bebas untuk keluar masuk ke Malaysia dan China, dan ini telah tergugat sedikit. Perdagangan di antara Malaysia dengan China semakin rancak. Maknanya import kita tidak begitu berkurang sebenarnya. Ekspor berkurang sedikit semasa tempoh ini, tapi insya-Allah kita akan lihat bahawa ini semua akan berubah. Kita akan melihat bahawa ekspor kita ke China akan meningkat, import kita juga akan meningkat, pelancongan daripada warga China akan meningkat, dan semua ini akan menjana. Satu lagi aspek ialah pelaburan asing yang juga dijangka akan meningkat dengan pembukaan ini. Prof, saya nak menyentuh apa yang disebutkan oleh Zhang Hong juga pada awal tadi, iaitu berkaitan dengan bagaimana komitmen daripada pentadbiran baru di bawah Kerajaan Perpaduan, di bawah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana menyatakan tekad untuk melihat kepada Malaysia dan juga China untuk terus memperkukuhkan hubungan baik yang sedia terjalin demi kemaslahatan dan juga kesejahteraan rakyat dan juga kepentingan bersama. Ini dipetik daripada hasil kunjungan yang dilakukan oleh kunjungan hormat oleh Duta Besar China ke Malaysia, Ouyang Yujing, bersama delegasinya baru-baru ini. Mungkin boleh dikongsikan tentang kehadapan tahun 2023 ini, cabaran dan juga peluang yang dihadapi untuk Malaysia dan juga China, apa kerjasama lain dan juga apa perkara-perkara yang boleh diutamakan, khususnya kita melihat kepada kepentingan rakyat antara Malaysia dan juga China, Prof. Okey, Excellency Duta Besar China menyatakan dua perkara penting, bahawa ekspor perdagangan import dan ekspor dengan China semakin meningkat dengan baik, dan kedua, pelaburan asing FDI juga meningkat di antara China dengan Malaysia. Dan kita lihat bahawa apa yang saya agak tertarik ialah Duta China menyatakan bahawa Malaysia adalah rakan kongsi dagang yang terpenting kepada China. Dan ini walaupun sebenarnya Malaysia hanya kira-kira 2.5% ada jumlah daripada ekspor China dan 1.7% daripada import China, tapi komitmen yang mengatakan bahawa Malaysia adalah rakan dagang penting adalah satu yang penting. Dan saya rasa kehadapan kita akan menjangkakan bahawa Malaysia akan terus aktif menyokong RCEP, kerana RCEP merupakan satu-satunya wadah yang kita boleh gunakan untuk capitalize hubungan rapat Malaysia dengan China. Cuma kita juga mempunyai satu lagi perjanjian PTTP yang merupakan cabaran. Adakah Yang Berhormat Perdana Menteri akan perlu memilih salah satu ataupun perlu mengimbangkan di antara keduanya? Ini merupakan cabaran yang mungkin kita akan lihat maju ke hadapan. Okey, Zhang, saya nak kembali kepada Zhang Hong. Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan, Prof mengatakan China menganggap Malaysia sebagai satu ataupun sebuah rakan kongsi yang cukup penting. Dan kalau saya petik daripada angka sehingga November 2022, ini saya petik daripada Kementerian MITI, yang mana mengatakan perdagangan dengan China mencatatkan 43.18 bilion ringgit, iaitu meningkat kepada 13.5%, ekspor naik 9.2%, kepada 18.85 bilion ringgit, import juga naik kepada 17.1%, ataupun angkanya 24.33 bilion ringgit. Di sebalik angka-angka ataupun apa yang saya sebutkan tadi, secara jelasnya
hubungan Malaysia dan juga China terus kekal mekar dan terus kekal utuh walaupun di sebalik apa sahaja cabaran. Kita dah bincangkan tentang apa kerjasama yang boleh kita terokai untuk tahun-tahun mendatang antara Malaysia dan juga China. Tetapi untuk waktu ini, tahun 2023, apa lagi yang boleh kita lakukan untuk memperkukuhkan hubungan yang cukup erat untuk Malaysia dan juga China ni, Zhang Hong? Ya, sebenarnya kita tahu kalau pada tahun ini ASEAN sudah mengalihkan Kesatuan Eropah atau Amerika Syarikat sudah menjadi rakan dagang terbesar bagi China. Dan kalau antara berbagai negara-negara ASEAN, kita tahu kalau Malaysia dulu selalu merupakan rakan dagang terbesar dalam 10 negara Asia Tenggara tersebut. Dan cuma tahun lalu dia dialihkan oleh Vietnam. Tapi ini sebenarnya sudah memperlihatkan kalau kita asasnya kerjasama cukup kukuh dan juga potensinya masih besar lagi. Dan saya amat gembira sudah dengar PM baharu iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau ketika dalam sidang akhbar sudah katakan tidak akan biarkan hubungan antara Malaysia dengan China begitu sahaja. Kita sudah ada persahabatan begitu lama dan dia akan berusaha untuk menambah baik hubungan kedua pihak punya. Jadi saya rasa ini akan juga merangsang juga lagi lah kerjasama kita dalam berbagai pihak. Dan mengapa kita kerjasama kedua-dua pihak atau China dengan ASEAN begitu penting? Kita tahu kita ada kalau Malaysia ada wawasan 2030 dan kalau bagi China sebenarnya juga ada satu sasaran iaitu mewujudkan modernisasi ala China menjelang tahun 2049. Dan sebenarnya di rantau ini kita lihat kalau macam Indonesia juga ada wawasan 2045. Kalau bagi India, pihaknya juga ada sasaran itu wawasan 2047. Semua negara-negara di rantau ini. Dulu kita semuanya merupakan negara yang membangun, tapi kita sekarang sudah menyasarkan negara yang moden, negara yang maju. Tapi ini memanglah, saya rasa proses ini sebenarnya akan saling menyediakan banyak peluang kerjasama antara kita. Tapi saya yakin ini bukan satu cabaran yang mudah diwujudkan. Kerana kita lihat sebenarnya kalau di dunia ini hingga sekarang hanya terdapat 32 buah negara maju yang disifatkan oleh PBB. Dan populasinya hanya menduduki 15% di seluruh dunia. Tapi mereka sudah menggunakan kira-kira 3/4 sumber di seluruh dunia. Dan oleh itulah sebenarnya kalau lebih banyak negara menjadi maju, gaya hidup kita menjadi moden, kita perlu menggunakan lebih banyak sumber dan ini tidak akan diizinkan oleh negara-negara maju yang sedia ada. Kerana sumber yang di seluruh dunia adalah terhad. Kalau mereka membiarkan kita menjadi negara maju, ini mestilah mereka perlu mengurangkan taraf hidup mereka. Oleh itulah saya rasa kita ada banyak cabaran akan dihadapi. Dan kalau bagi negara-negara maju yang sedia ada, dulu mereka apa yang menjadi asas makmur mereka? Mereka melaksanakan penjajahan, mereka melaksanakan perang. Tapi semua ini sudah tak boleh dilaksanakan lagi pada zaman ini, khususnya bagi kita negara-negara membangun di Asia Timur. Perang pun bukan itu tradisi kami punya, tradisi kita punya. Oleh itu, bagaimana kita boleh mewujudkan modernisasi kami dalam tempoh mungkin 10 tahun atau 20 tahun akan datang hanya dengan saling kerjasama, saling bersatu padu, saling menyokong. Saya rasa oleh itulah selepas ini bukan hanya pada tahun depan, hingga bermula tahun depan dalam satu pasal, sudah memasuki satu pasal yang baru. Dan sebenarnya kalau dalam proses itu modernisasi berbagai negara termasuk Malaysia, Indonesia, India, China akan menyediakan banyak peluang kepada kami. Peluang ini bukan hanya disediakan kepada rakan jiran-jiran kami atau negara di sepanjang ini juga. Ia juga akan disediakan kepada negara-negara maju yang sedia ada. Oleh itu saya rasa kita berharap nanti kita boleh berjaya mewujudkan sasaran kita masing-masing dan dengan kerjasama yang semakin rapat.
Prof, hubungan erat antara kedua-dua buah negara antara Malaysia dan juga China sudah tentu melihat kepada pentingnya hubungan ataupun kerjasama ekonomi antara Malaysia dan juga China. Mungkin pada waktu ini, apa jenis potensi kerjasama ekonomi baharu yang boleh dilakukan ataupun yang boleh diterokai untuk tahun 2023 ni, Prof? Okay, terima kasih. Sebenarnya yang paling penting, Cik Fauzi, ialah kita perlu mengimport teknologi. Teknologi berkait dengan IR 4.0, digitalization. Kita perlu mengimport teknologi tentang 3D printer, artificial intelligence, robotik teknologi dan sebagainya, kerana Malaysia agak tertinggal di dalam perpindahan daripada IR 3.0 kepada IR 4.0. Kalau kita lebih lama tertinggal, kita akan merasa kesan yang besar nanti. Dan kita juga perlu melatih kumpulan pekerja kita. Ada lebih 10 juta pekerja kita yang memerlukan latihan untuk berpindah kepada IR 4.0. Juga ini boleh kita fikirkan bagaimana membawa kepakaran daripada China untuk membantu kita melakukan penghijrahan ini. Kerana kalau kita boleh melakukan ini secara semula jadi, ekonomi Malaysia akan melonjak dengan baik, insya-Allah. Prof, saya ada lebih kurang dalam 3 minit akhir ini, mungkin 1,5 minit untuk Zhang Hong dan juga Prof. Boleh dikongsikan tentang kita belajar daripada impak ataupun iktibar daripada pandemik sepanjang 3 tahun lalu. Mungkin pada waktu ini, apa perkara ataupun apa langkah dan juga strategi unjuran ekonomi yang perlu diberi perhatian untuk Malaysia dan juga China dan juga di negara-negara peringkat serantau ini supaya strategi yang dirancang ataupun kerjasama ekonomi yang dirancang perlulah kalis cabaran, kalis krisis yang bakal berlaku. Kita tidak tahu apa lagi krisis-krisis yang bakal berlaku pada masa akan datang, tetapi apa jenis kerjasama yang betul-betul kalis kepada sebarang krisis pada tahun hadapan. Saya mulakan dengan Prof dahulu. Okay. Saya rasa kita perlu belajar bahawa krisis seperti COVID-19 bukanlah satu malapetaka besar. Dia merupakan satu cubaan kecil. Jadi kita perlu melihatnya sebagai jambatan-jambatan yang kecil, dan kita perlu melihat the big picture. Jadi saya rasa melakukan sedikit kesilapan menutup ekonomi kita sampai bertahun, dan ini kita harap kita tidak akan mengulanginya. Kita perlu melakukannya secara seiring, menangani gejala di semasa dan juga melihat the big picture masa akan datang, insya-Allah. Zhang Hong, dalam tempoh kita lagi seminggu kita nak menuju ataupun nak melangkah kepada tahun 2023, perkara yang kita perlu belajar pada tahun 2020 dan tahun-tahun yang sebelum ni supaya kita tidak ulangi kesilapan yang sama, Zhang Hong. Ya, kita lihat sebenarnya kalau macam teknologi digital kali ini sebenarnya sudah banyak membantu kita dalam menghadapi pandemik, dan pada masa depan kita juga perlu terus menggalakkan itu ekonomi digital. Dan satu lagi itu macam berbagai bidang teknologi yang tinggi macam dalam biokimia, dan kita lihat dalam pandemik ini banyak ubah-ubah atau vaksin atau berbagai fasiliti perubatan dulu bahkan menjadi begitu diperlukan dan boleh dikatakan menjadi senjata untuk pertolak ansur antara negara dengan negara. Jadi bagaimana untuk menjamin keselamatan kita, bukan hanya kesihatan, bahkan keselamatan negara, kita perlu meningkatkan kerjasama dalam bidang kesihatan awam dan juga dalam bidang tersebut. Okey, baik. Terima kasih Zhang Hong, wartawan juga kolumnis daripada kumpulan media China CMG, dan juga sebentar tadi kita bersama dengan Prof Emeritus Dr. Baju Abadai, penganalisis ekonomi, yang mana kedua-dua tetamu pada malam ini memberi fokus untuk kita melihat kepada unjuran ekonomi, makroekonomi pada tahun 2023 dan juga apa yang boleh kita belajar iktibar sepanjang tahun 2022. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.